Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita. Okey, ini adalah bahagian terakhir, soalan yang terakhir hari cikgu dah bagi hari Khamis hari tu kan. Bila itu 29 Julai 2021. Okey, so cikgu tulis tarikh. Okey, ni tak tulis. Okey, so kita nak tengok terus soalan subjektif. Jadi kata kat sini, berdasarkan situasi di bawah, bina ketaksamaan linear yang sesuai bagi syarat yang berikut. Okey, dia suruh awak tulis sahajalah. Okey, so dia kata hasil tambah X dan Y tidak melebihi. Okey, clue dia adalah tidak melebihi, so dia mesti kurang atau sama. Tak boleh lebih. Okey, so nanti kita tulislah. Okey, kita tengok dulu dia punya clue dia. Okey, yang kedua adalah sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya itu dah kurang dah tu, paling sedikit. Jadi kita boleh lebih. Lebih boleh, kurang tak boleh, sama boleh. Okey, so itu dia punya tanda dia lah. Okey. Kemudian bilangan maksimum kereta Y ialah 8. Maksimum tu dah maksimum lah, maksudnya maksimum tu paling banyak. Okey, lebih lagi tak boleh. Okey, kurang tak apa, sama tak apa. Okey, so itu tanda dia. Okey, dan yang untuk yang keempat, di beza harga Y dan X kurang daripada. Okey, so kurang daripada, simple je lah. Okey, kurang daripada, so kurang. Okey, dia tak ada tanda misai. Okey, misai tu menunjukkan bahawa kurang atau sama dengan, tapi sekarang ni dia nak kurang daripada. Okey, so tulis je lah balik. Okey, hasil tambah X dan Y. So X tambah Y. Okey, lebih kecil atau sama dengan 75. Okey, B, panjang X suatu jalan raya ialah sekurang-kurangnya. Okey, so X. Okey, X satu jalan raya, X lah, jalan raya lah. Okey, X. Okey, 30. Kilometer tu tak payah tulis. Okey, unit dia ni tak payah tulis. Okey, kita nak dalam bentuk ketaksamaan, dia mesti nak nombor sahaja. Okey, untuk C, bilangan maksimum kereta Y ialah, okey, so Y 18. Okey, dan D, beza harga Y dan X kurang daripada. Okey, bila beza, so dia jadi tolak lah. Okey, 7, 6. Okey, 7.6 macam tu. Okey, sebab dia ada nombor perpuluhan. Okey, kemudian soalan yang kedua, dia minta awak, okey, pada graf di bawah, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan berikut. Okey, so kita tengoklah untuk ketaksamaan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, kita kena carilah satu-satu dia punya garis dia. Sekejap, cuba ambil pembaris. So, kita dah ada dekat sini. Okey, ini yang pertama, ketaksamaan yang pertama. Okey, ini ketaksamaan yang kedua. Okey, dia punya garisan dia. Dan yang ketiga, Y sama dengan X. Okey, apabila Y sama, okey, Y sama dengan negatif X. Okey, apabila Y sama dengan negatif X, okey, Y, nilai Y. Okey, contohnya lah kalau kita masukkan nilai okey, jika Y, okey, ni dia jadi Y sama dengan X. Y sama dengan negatif X. Okey, so jika Y 1, X dia adalah negatif 1. Dia macam tu. Okey, so katakanlah sini 1, sini negatif 1. Okey, sini 1. Jadi sini negatif 1. So titik dia dekat sini. Okey, dia bermula dengan kosong. Okey, kemudian kita buktikan lagi. Okey, contohnya Y2, jadi X negatif 2. Kat sini. Okey, Y tetap positif, X tetap negatif. So bila awak gantikan nilai, awak akan dapat
Garisan dia macam ni. Okey. So bila dah dapat titik-titik dia tu, okey, ambil pembaris dan gariskan. Okey, so ini adalah Y sama dengan negatif X. Macam tu. Okey, so kita dah ada 3. Okey, kita dah ada tiga ketaksamaan. Okey, kita tengok ketaksamaan yang pertama. Okey, persamaan yang pertama. Okey, anak panah dia akan ke atas sebab dia ni. Okey, lebih besar. So bila lebih besar, awak kena lorikkan ke atas macam ni lah. Okey, ambil pembaris, lorik cantik-cantik. Okey. Okay, lorik guna pembaris untuk nampak lebih kemas awak punya garisan tu. Okey, hati-hati jangan keliru dengan garisan yang dah lukis tadi Okey. Kemudian garisan yang kedua adalah yang okey ni dia anak panah ke bawah. Okey, so kita buat berlawanan arah lah supaya nampak dia punya arah dia tu. Sebab cikgu tak boleh nak tukar warna dia. Dia tak berubah warna dia. Dia akan tetap sama juga. Kalau tukar warna purple semua. Okey, so cikgu prefer macam ni lah. Okey, dan yang terakhir adalah okey, sebenarnya kita boleh gariskan lebih, tak apa. Okey, gariskan lebih. Ada setengah orang dia tak nak selerak-selerak dia punya kertas. Okey, kalau lebih dia akan padam balik. Kalau cikgu tak ada masalah. Okey, pemeriksa awak jangan rasa runsing. Pemeriksa ni boleh nampak ke tak garisan aku apa semua ni. Tak perlu. Okey, tahulah cikgu macam mana nak cari. Tahulah pemeriksa kertas awak macam mana nak cari punya garisan. Kerja awak adalah lorikkan saja. Okey, kemudian Y lebih kecil daripada X. So lebih kecil, kita akan bawa garisan tu ke bawah Okey, so ni cikgu lorikkan ke bawah. Okey, so bila ada 3 garisan dan 3 kali lorik, awak akan nampak bahagian yang bertindih sebanyak 3 kali. Okey. Okey, so bahagian ni lah yang akan bertindih sebanyak 3 kali. Okey, dekat kawasan ni. Okey, kalau padam cantik, molek awak padam tu, awak akan nampak satu bahagian sahaja yang berlorik sebanyak 3 kali. Okey, tapi yang ni dia tak ada masalah sebab dia tak ada nak tanya apa pun, dia suruh awak lorik saja. Okey, untuk B pula. Okey, kena pasti dulu. Sini 1, sini 2, sini 3, jadi sini 1. Okey, sini 2 dan Y 4. Kat mana? Okey. Y 4. Okey, tengok Y lah. Okey, paksi Y 4. Okey, so gariskan dia. Okey, paksi Y 4, gariskan dia. Okey, cikgu gariskan macam tu Okey, kebetulan garisan dia ada misai, jadi garisan dia adalah solid. Kalau tak ada misai, awak buat garisan putus. So ini adalah Y sama dengan 4. Okey, kalau Y sama dengan 4, garisan dia ke bawah sebab dia kurang. Okey, yang ni pula garisan yang pertama dia lebih ke atas. Okey, dia besar. Kemudian yang putus-putus ni Y sama dengan negatif X tambah 4 ni, yang kedua ni dia lebih besar. Jadi naik ke atas. Okey, so nak lorik mana-mana satu pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu nak lorikkan garisan yang pertama. Okey, awak lorikkan jarak-jarak pun tak apa, tak ada masalah. Okey, janji lorik dan nampak. Jangan lorik pun tak nampak. Okey, itu dah satu. Okey, kemudian garisan yang kedua adalah naik ke atas ke sebelah yang lebih besar. Okey, so cikgu lorikkan lah.
Guna pembaris lah lebih mudah dan juga kemas. Okey, kemudian garisan yang ketiga, bila dia kurang, so turun ke bawah. Okey, cikgu mula dengan dari sinilah. Okey, so nampak dah lah ada satu bahagian yang 3 kali dilorikkan. Okey. Kalau awak padam, awak akan nampak obviously, jelas. Okey, awak akan nampak. Okey, ni kawasan dia dalam ni. Okey, yang ni kawasan dia dalam ni. Okey, kemudian kita tengok soalan yang ketiga. Okey, pada graf di bawah, lorik rantau memuaskan kesamaan berikut. Okey, sama je. Okey. So, melorik rantau ni sebenarnya dapat markah. Okey, satu markah, satu rantau, satu kali lorik, satu markah. Okey, so ini 1, 2, 3. So, sini 1. Okey, 2. Okay, yang ketiga, X lebih besar, lebih kecil daripada 5. Okey, so bila X, tengok paksi X lah. Di sini 5 terpadam ke apa entah. Okey. So, okey, garisan dia adalah garisan solid sebab dia ada misai. Okey. So, yang ketiga ni kurang, kecil lah, ke kiri lah. Okey, yang kedua pun kurang, ke bawah. Yang pertama lebih, jadi ke atas. Okey, so kita boleh start lorikkan. Okey, yang kedua dari tadi mana? Okey, ke bawah yang kedua. Okey, dan yang terakhir, okey, X lebih kecil atau sama dengan 5. So ke kiri lah sebab garisan dia adalah garisan menegak, garisan mencancang. Okey, so dah dapat dah kawasan yang 3 kali dilorikkan. Okey, so sini kawasan dia dalam segitiga bentuk dia. Okey, macam mana nak tahu clue bentuk dia apa? Bentuk segitiga ke, segi empat ke, pentagon ke? Tengok berapa bilangan persamaan dia. Kalau 3 persamaan dia, segitiga lah. Kalau 4 persamaan dia, segi 4. Okey. So, kita tengok yang pertama. Okey, ni 1, 2, 3. Okey, 1, 2, okey, 3. Y lebih kecil daripada 3.5. Okey, so Y lebih kecil daripada 3.5. Kita nak cari 3.5. Okey, kita nak cari 3.5. So, kita ada Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi C ni adalah pintasan X, pintasan Y, pintasan Y. Okey, kalau kita tengok dekat sini, persamaan ini, pintasan Y dia adalah 7. Jadi, sini adalah 7. Jadi, bila sini 7, awak tak payah kira dah lah. Sebab dia ada 2 je. So, ini adalah 3.5. Okey, so dia nak Y kecil daripada 3.5. Awak lukislah garisan putus-putus untuk 3.5. Kenapa garisan putus-putus? Sebab ketaksamaan dia tak ada misai. Okey, ni tak ada misai. Okey, so ketaksamaan yang pertama adalah kurang, jadi ke bawah. Ketaksamaan yang kedua, okey, naik ke atas. Dan ketaksamaan yang ketiga ni turun ke bawah. Okey, so lorikkanlah cantik-cantik, kemas-kemas.
Okey, dapatlah 3 markah. 3 kali lorek, 3 markah. Okey, mudah. Siapa kata matematik susah? Okey, step by step. Ikut sahaja. Okey, tapi kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kalau tak belajar, tiba-tiba je nak buat soalan, memang pening. Okey, kemudian yang kedua, lorekkan ke atas. Cikgu buat lorek yang menegak lah. Okey, matematik sehari sekurang-kurangnya 5 soalan latihan. Okey, untuk awak jadi hebat. Okey, buat pengiraan. Itu pun kalau macam cikgu pun kadang-kadang ada buat salah juga kan. Bukan senang kita nak jadi hebat ni. Tapi dengan usaha, insya-Allah. Okey. Kemudian satu lagi adalah cikgu nak lorekkan ni lah. Cikgu nak lorekkan serum. Okay, macam tu So kawasan dia sikit sahaja dekat sini. Okay, yang berlorek. Okay, so itu sahajalah sebab dia nak lorek sahaja. Okay, so, arahan dia lorek. Okay, ni bina ketaksamaan. Okay, ni soalan yang biasa. Format yang sebelum ni pun lebih kurang sama je soalan dia. Okay, sebenarnya format awak ni mudah sebenarnya untuk jawab soalan, untuk dapat markah lebih mudah sebab dia sikit sahaja. Okey, mudah je lah, dia tak ada banyak-banyak sangat macam KBSM sebelum ni. Okey, so itu sahaja untuk latihan perbincangan jawapan untuk latihan hari Khamis. Okey, kejap lagi kita akan sambung dengan video kelas hari ini. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.